Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, putra-putra dan puteri-puteri Islam yang dihormati lagi dimuliakan, alhamdulillah, lagi sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pertemuan ini. Dan salah satu di antara perkara yang hendak kita sebutkan di awal program dan kelas kita pada petang yang permai ini ialah berkaitan dengan kecemerlangan. Apa itu sebuah kecemerlangan? What is really excellence? Apatah lagi sehari dua lagi ramai anak-anak kita akan mengambil PMR, dan ramai juga ibu bapa, terutamanya kaum ibu yang mengambil cuti untuk membaca Yasin ketika anak-anak itu berada di bilik peperiksaan. Begitu sekali kepentingan grade, kepentingan akademik pada pandangan ramai orang, termasuk orang Islam pada hari ini. Kita sanggup bercuti bertujuan membaca Yasin ketika anak-anak kita mengambil peperiksaan PMR itu. Dan saya yakin ibu bapa ini tidak akan membaca Yasin ketika diberitahu sebagai contoh umat Islam Rohingya, pelarian Rohingya dizalimi, pelarian Rohingya dibunuh, mereka dianiaya. Saya yakin ibu-ibu ini walaupun mendengar berita tentang kezaliman yang dilakukan ke atas pelarian Rohingya, mereka pastinya tidak akan baca Yasin dan berdoa selepas itu untuk keselamatan umat Islam Rohingya. Dan baru-baru ini dimuatkan di YouTube filem fitnah tentang Nabi SAW. Tajuknya Innocence of the Muslims. Dipaparkan secara negatif berkaitan Nabi Muhammad SAW. Saya yakin ibu bapa ini juga tidak akan membaca Yasin dan kemudian berdoa kepada Allah memohon kesejahteraan imej Islam dan umat Islam pada hari ini. Tetapi mereka akan pulun membaca Yasin demi anak mereka yang mengambil peperiksaan PMR, SPM pada hari ini. Apa maksud semua ini? Maksudnya akademik terlampau penting, kadang-kala mengatasi segala-galanya. Adilkah kita dengan Islam, dengan umat Islam pada hari ini? Sebab itu mari kita mukadimahkan kelas kita pada petang ini dengan bertanya pertanyaan yang saya sebutkan tadi. What is really excellence? Apa itu sebenarnya kecemerlangan? Cemerlang PMR, itukah kecemerlangan yang hakiki? Cemerlang SPM, itukah kecemerlangan yang kita cari? Ini pertanyaan yang besar. Dan mari kita mengambil jawapan daripada Al-Quran. Dalam surah Ali Imran ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar
wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ayat 185 surah Ali Imran, surah nomor 3 dalam Al-Quran, yang bermaksud setiap yang hidup pasti merasai mati. Dan sesungguhnya kesemua kamu akan mendapat ganjaran yang setimpal pada hari kiamat nanti. Barang siapa di antara kamu dijauhkan dari azab neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, dialah yang berjaya. Dan kehidupan di dunia ini tidak lain melainkan perhiasan yang memperdayakan. Ayat yang saya bacakan tadi menjelaskan erti sebuah kecemerlangan. Kecemerlangan yang hakiki hanya satu di sisi Allah, yaitu kejayaan untuk akhirnya dimasukkan ke jannah. Itulah kejayaan hakiki, tidak yang lainnya. Itulah kecemerlangan hakiki, tidak yang lainnya, yaitu dijauhkan dari azab neraka, dimasukkan ke syurga. Itulah cemerlang yang sebenarnya. Orang yang cemerlang sebenarnya dia yang layak memasuki jannah, mempunyai kelayakan untuk memasuki syurga, mempunyai permit, visa, kekuatan, dan kemuncaknya redha Allah untuk memasuki syurga. Itulah excellence, itulah kecemerlangan. Dan di ujung ayat itu Allah berikan satu peringatan penting kepada kita. Apa bunyinya? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan ingat, kehidupan di dunia ini yang kamu kejar, kehidupan dan kesenangan di dunia ini yang kamu kejar untuk dirimu, anakmu, keluargamu, saudara maramu, adik-beradikmu dan sebagainya. Ingat, semua itu kesenangan atau perhiasan yang memperdayakan. Jadi jangan lupa, kadang-kadang kita mengejar PMR itu, dia ada unsur tipu daya pada kita. Di mana tipu dayanya? Kita merasakan itulah kejayaan yang sebenarnya, padahal tidak. Justru apa yang boleh kita simpulkan dari sini? Kesimpulannya ialah tidak ada salahnya kita mahu anak kita cemerlang PMR, dan tidak ada salahnya kita mahu anak kita cemerlang SPM. Seperti yang kita sebutkan berdasarkan ayat-ayat suci di sini, kecemerlangan akademik termasuk sains, matematik, teknologi dan kajian-kajian semasa merupakan tuntutan dalam agama. Tetapi kesemua itu hanyalah bekalan untuk mencapai kecemerlangan kemuncak, yaitu kejayaan di akhirat dan dimasukkan kita ke dalam jannah. Jika anak cemerlang PMR tapi tidak bersolat, mendapat kecemerlangan SPM tetapi tidak berakhlak, mereka belum cemerlang dalam arti kata yang Allah mahu. Justru terutama bagi ibu bapa, jangan tertipu dengan grade yang sementara ini. Boleh mengejarnya, tapi jangan tertipu. InsyaAllah. Semoga dengan itu kita berdoa untuk anak-anak kita supaya cemerlang PMR. Tapi tak perlulah mengambil cuti untuk baca Yasin. Tak perlulah ketika anak pada pukul 8 tepat memasuki bilik peperiksaan,
ibu pada lapan tempat masuk bilik dia, duduk bersila di atas katil untuk baca Yasin. Tak perlu ke semua itu. Sebab doa kita yang kita buat setiap hari dengan ikhlas, secara lestari, secara berterusan, itulah yang paling bermakna, insyaAllah. Kita kembali kepada agenda kita. Dan alhamdulillah pada petang yang permai ini kita masuki surah yang baru, surah nomor 85, surah yang bertajuk Al-Buruj. Maksud Al-Buruj ialah gugusan bintang. Itu temanya. Mari kita mulakan daripada awal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wasyahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idh hum 'alayha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-'azizil hamid alladhi lahu mulku as-samawati wal ard alladhi lahu mulku as-samawati wal ard wa huwa 'ala kulli shay'in shahid. Shadaqallahul 'azim. Al-Buruj ayat 1 hingga 9 yang bermaksud, demi langit yang mempunyai gugusan bintang-bintangnya, dan demi hari yang dijanjikan, dan yang menyaksikan dan yang disaksikan, binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parid, yang dalam parid itu dinyalakan api dengan menggunakan kayu bakar ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap mereka yang beriman, dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin melainkan kerana orang-orang itu beriman kepada Ilahi, yaitu Allah yang Al-Aziz Al-Hamid, Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji, Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Tuan-tuan dan puan-puan, putera-putera dan puteri-puteri Islam yang dihormati lagi dimuliakan, pada minggu lepas kita bicarakan surah nomor 84, surah Al-Insyiqaq, yang berkaitan dengan alam yang terbelah, berkaitan dengan kejadian hari kiamat. Satu hari yang pasti berlaku, cuma tidak diketahui oleh manusia bila tarikh ia akan berlaku, tetapi ia pasti berlaku. Kesannya menjadikan kita manusia yang jujur dan berhati-hati pada hari ini, disebabkan keyakinan bahawa apa yang kita lakukan pada hari ini dihitung, apa yang kita lakukan pada hari ini dicatat, dan di sana dibentangkan ke semua catatan itu, dan selepas itu dihukum berdasarkan keadilan di sisi Allah. Manusia yang diberikan catatannya dari sebelah kanan, mereka selamat. Manusia yang diberikan catatannya dari sebelah kiri dan belakang, mereka akan diazab. Yang selamat merupakan al-abrar, orang-orang yang baik, dan mereka dimasukkan ke syurga. Syurga itu
'illiyin, di tempat yang tinggi. Golongan yang keji digelarkan Allah sebagai al-fujjar, dan mereka dihumban masuk ke dalam neraka, dan neraka itu berada di tempat yang bawah, yaitu sijjin, sebagaimana yang kita bicarakan sebelum ini. Dan salah satu ciri golongan yang fujar, salah satu ciri golongan yang keji lagi menderhakai pencipta bagi segala-galanya, salah satu ciri mereka telah kita bicarakan pada minggu lepas. Apakah cirinya? Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun, yaitu surah Al-Insyiqaq ayat 21. Apabila dibacakan Al-Quran kepada mereka, mereka enggan sujud, melambangkan kedegilan terhadap Allah dan ayat-ayatnya, melambangkan kedurhakaan yang amat sangat terhadap Yang Maha Pencipta dan wahyu yang diturunkannya dengan perantaraan Jibril alaihi salatu wassalam. Dan pada petang ini kita hendak sujud kepada Allah dengan cuba memahami ayat-ayat dan wahyunya. Wahyu yang bernama Al-Quran, Al-Quran yang Allah turunkan dari alam ghaib kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada kita dan disebarkan bagi seluruh alam. Jadi itu telah kita bicarakan sebelum ini. Semoga insya-Allah ada kebaikannya. Dan pada petang ini, surah yang kita bicarakan ialah surah yang bertemakan gugusan bintang. Gugusan bintang, bukan sekadar satu bintang, tetapi bintang-bintang. Kita telah bicarakan suratul Najmi, bintang. Tetapi kita bicarakan sekarang buruj, gugusan bintang. Dalam bahasa sainsnya, gugusan bintang diistilahkan sebagai galaksis. Galaksis ini suatu yang besar. Satu bintang pun sudah besar. Kita berada di bumi, kita rasa bumi kita sudah besar. Tapi bintang yang dekat dengan kita lagi besar, iaitu matahari. Matahari kita merupakan sebuah bintang, dan ia begitu besar. Dan di alam ini terdapat bintang-bintang yang lebih besar daripada matahari kita. Dan pernah saya sebutkan, berpandukan kajian di Australia, jumlah bintang ini mengatasi 70 sextillion, iaitu 7 diikuti dengan 22 kosong selepasnya. Begitu banyak bintang di alam ini, dan kita hanya mengenali secara yang mendetail bintang yang berkaitan dengan sistem suria, yaitu sang surya, matahari kita. Tapi bintang begitu banyak, dan bintang itu disusun Allah mengikut galaksi-galaksi. Dan bumi kita ada berkaitan dengan sistem suria. Sistem suria berada dalam satu galaksi. Galaksi itu bernama Bima Sakti ataupun the Milky Way. Milky Way, satu galaksi, baru satu. Tuan-tuan dan puan-puan tahu dalam satu galaksi ini ada berapa bintang? Dalam hanya satu galaksi ini terdapat berapa bintang? Saintis mengkaji dan terus mengkaji, dan hari ini mereka mengatakan jumlahnya lebih kurang 100 ke 300 bilion bintang. Satu galaksi seperti Bima Sakti ada lebih kurang 100 bilion bintang. Dan ada berapa galaksi? Tadi baru kita bicarakan satu galaksi dengan jumlah bintangnya, dan ada berapa galaksi? Saintis masih mengkaji, tetapi yang mereka berani katakan pada hari ini ialah jumlah galaksi ialah
lebih daripada 100 bilion galaksi. Satu galaksi ada 100 bilion bintang, dan ada 100 bilion galaksi lagi. Kebanyakannya belum kita kenali. Semua dengan undang-undangnya, semua ada peraturan-peraturannya. Masya Allah. Siapa yang menyusun semua ini? Siapa yang merancang kewujudan semua ini sejak awal lagi, sehingga terhasil sesuatu yang begitu tersusun walaupun kompleks. Biasa kalau kita mencipta sesuatu yang kompleks, seperti kereta. Oh, ini kereta baru, begitu kompleks, menggunakan enjin itu, enjin ini. Lepas bulan 2 masuk workshop. Canggih sangatlah tu, hebat sangatlah tu, proton itu, proton ini. Lepas bulan 2 masuk workshop. Honda itu, Honda ini. Lepas itu keluar dalam akhbar, ditarik semula kereta itu sebab ada yang tak kena. Hebat sangatlah tu. Baru sebulan 2 sudah bermasalah, kena pergi workshop semula sebulan 2 bulan. Allah mencipta alam ini sudah lebih 13 bilion tahun. Alam ini dicipta, kata ulama, kewujudannya 13 bilion tahun. Ulama yang saya masukkan itu ialah para saintis. 13 bilion tahun. Dan ia tersusun berkembang. Tak ada masalah. Sebab jika ada masalah di sana, bumi ini bermasalah. Sebab semuanya berkait rapat satu dengan yang lainnya. Jadi siapa pencipta yang mencipta semua ini sejak awal lagi, dengan undang-undangnya, dengan peraturannya, maka Allah utus Rasul di satu planet yang kecil, planet yang baru wujud 4,5 bilion tahun dahulu, planet yang bernama Al-Ard. Orang putih belajar sains dari orang Islam. Orang Islam mengatakan bumi ini sepertinya Allah sebutkan Al-Ard, maka orang putih namakan bumi seperti yang saintis Arab sebutkan Ard. Mereka kata Earth. Asal usulnya dari bangsa Arab. Jadi semua ini akhirnya dikaitkan dengan sebuah planet. Di planet yang bernama bumi itulah Allah mengisytiharkan kepada para malaikat, kan kujadikan di planet kecil ini, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Mereka aku gelar sebagai khalifah. Mereka akan melihat alam ini dan mengaguminya. Dan kemudian mereka akan kagum dengan aku, Allah, pencipta mereka dan pencipta segala-galanya. Dan Allah menjanjikan kepada khalifah ini, sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan tunjukkan kepada mereka kebesaran kami, ayat-ayat keagungan kami di ufuk alam. Khalifah di planet yang kecil ini akan kutunjukkan kepada mereka kehebatanku di seluruh alam. Dan itu sedang berlaku. Dengan menggunakan teleskop seperti Hubble teleskop, wujudnya NASA, wujudnya observatories dan sebagainya, kita pun teropong dan kita nampak sistem yang luar biasa. Dan kita sedar sistem yang luar biasa ini tak mungkin wujud secara rambang. Pasti ada penciptanya. Siapa pencipta itu? Allah utus Rasul. Beritahu pada mereka pencipta itu Allah. Dan kita membaca Quran dan kita berakur. Antara ayat yang kita baca, Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Kita baca lagi, Subbihisma rabbikal a'la. Maha suci Allah yang a'la, yang tinggi. Allazi khalaqa fasawwa. Dia Allah mencipta dan menyempurnakan penciptaannya.
Oh, dia khalaqa, dia mencipta. Kemudian kita teringat, jika begitu, ayat pertama pun begitu. Apa bunyinya ayat pertama? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhanmu yang khalaq. Iqra, baca bismi rabbik, dengan nama Tuhanmu, yaitu Allah. Dia itu apa? Dia itu siapa? Yang khalaq. Khalaq artinya mencipta segala. Maka kita kenal siapa pencipta kepada alam ini. Dan salah satu penciptaannya yang luar biasa ialah Al-Buruj, galaksi. Dan Al-Buruj yang mukadimahnya telah kita sebutkan tadi berkaitan bintang-bintang, dan ada galaksinya yang begitu besar jumlahnya, merupakan tema bagi surah ini. Sekaligus Allah mau umat Islam mengkaji penciptaannya. Jangan tidur kemudian bangun tengok-tengok filem Korea. Tidur bangun tengok-tengok Shah Rukh Khan. Tidur bangun tengok-tengok Siti Nurhaliza. Tidur bangun tengok-tengok Sepah yang sepet. Tidur bangun sedar-sedar mati. Tak sempat kaji alam, tak sempat faham Al-Buruj. Maka Allah Subhanahu wa taala mau kita kenal Al-Buruj, maka Allah bersumpah dengannya. Allah bersumpah dengan Al-Buruj. Maka Allah berfirman, was-samaa'i dzatil buruj, demi langit yang mempunyai galaksi-galaksinya. Hajilah. Wal yaumil mau'ud, dan demi hari yang dijanjikan. Hari apakah itu? Yang Allah janjikan pasti berlaku. Ia janji dan Allah mendapati janji. Hari apakah itu? Hari kiamat. Wasyahidin wa mashhud, di sana ada saksi-saksi tentang perbuatan kita, dan semua perbuatan kita dipersaksikan. Tak boleh lari. Sebab itu keimanan terhadap hari itu melahirkan manusia yang abrar, yang kita bicarakan sebelum ini, melahirkan manusia yang baik-baik, insya-Allah. Jadi ada saksi yang mempersaksikan perbuatan kita, salah satunya para malaikat yang dimuliakan ilahi. Kemudian terus kita masuk ayat keempat. Allah terus menceritakan tentang satu insiden. Insiden yang berlaku ini dimasukkan dalam Al-Quran. Apakah insidennya? Qutila ashabul ukhdud, telah binasa golongan yang membuat parit. Sebab itu kisah yang dipopularkan dalam ceramah-ceramah agama dikaitkan dengan ayat ini. Ini kisah yang bagus. Itu kisah Ashabul Ukhdud. Kita pernah mendengar Ustaz mencerita tentangnya, dan saya sebutkan tadi, ia kisah yang bagus. Kisah yang dikaitkan dengan Al-Quran, ia kisah yang bagus. Kisah berkaitan Ashabul Ukhdud. Ukhdud ni parit. Ukhdud maksudnya parit. Ashabul Ukhdud yang menggali parit. Mereka ashab, golongan. Ashab artinya golongan. Golongan yang menggali parit. Tetapi Allah kata qutilah, dihancurkan mereka. Dihancurkan, dibunuh, dibinasakan, dipancalobakan. Siapa? Penggali parit ini. Sebab itulah Al-Quran kadang-kadang tak dapat difahami jika tidak dibantu oleh Al-Hadis ataupun As-Sunnah. Justru untuk memahami Al-Quran kita perlu As-Sunnah. Maka golongan yang anti hadis, yang hendak berpegang semata-mata dengan Al-Quran, mereka melakukan kesalahan yang besar. Kononnya mereka nak membela Al-Quran, tetapi bagaimana hendak dibela Al-Quran jika mereka itu anti hadis? Penolakan Al-Hadis
tidak menolong untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran. Contoh, Ashabul Ukhdud, jika tidak dibantu Al-Hadis, bagaimana kita tahu siapa mereka yang disebut penggali parit? Nama itu pun sudah memeningkan kepala. Penggali parit? Siapa penggali parit? Pak Man depan rumah ke penggali parit? Nampak dia dari MPPP duk gali parit seminggu sekali. Sebab nak bagi air lancar, takut dengki merebak. Pak Man tu ke? Justru kita perlukan Al-Hadis ataupun As-Sunnah. Dan seterusnya, ayat kelima memperincikan kisah berkaitan Ashabul Ukhdud, iaitu dinyalakan api. Oh, parit itu ada berkaitan pula dengan api. An-nar Zatil Waqud, iaitu parit yang berapi. Dinyalakan api itu menggunakan Al-Waqud, kayu yang membakar. Oh, ini cerita luar biasa. Cerita tentang golongan yang menggali parit. Dalam parit itu tiba-tiba dimasukkan kayu api dan dinyalakan api. Lagi memeningkan kepala kita tanpa bantuan hadis. Di mana ia berlaku? Apa aktibarnya? Nampaknya kisah ini tergantung. Kemudian seterusnya disambung dengan ayat nombor 6, idhum 'alaiha qu'ud. Yang mereka penggali parit itu, idhum, hum tu mereka tu siapa? Ashabul Ukhdud, penggali parit. Mereka duduk di sekitarnya. Mereka menggali parit, dinyalakan api di dalam parit itu, dan mereka duduk di sekitarnya. Kita tak faham lagi tentang kisah ini. Terus kita masuk ke ayat nombor 7. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Dan sedang mereka menyaksikan apa yang mereka lakukan terhadap orang yang beriman. Oh, nampaknya penggali parit menyalakan api, mereka duduk di sekitarnya. Oh, nampaknya orang mukmin dibakar di dalam parit itu, dan mereka mempersaksikannya. Itu cerita Al-Quran berkaitan Ashabul Ukhdud, penggali parit. Maka ulama tafsir cuba mentafsir kisah ini. Siapakah Ashabul Ukhdud? Dalam tafsir Al-Azhar oleh Hamka dinukilkan beberapa riwayat. Salah satunya disebutkan, ada ulama mengatakan di zaman dahulu, di era Empire Parsi dahulu, ketika itu sudah pasti risalah tauhid sudah ada. Sebab ada rasul-rasul yang diutus sebelum diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada ulama ketika itu beriman dengan akidah tauhid. Maka Maharaja Parsi sudah murka, beriman dengan Tuhan yang satu, tidak mau menyembah berhala. Sudah murka, tapi tak apa lagi. Tiba-tiba Maharaja mahu ulama ini membuat satu hukum baru. Hukum apa? Hukum mengizinkan seseorang berkahwin dengan mahramnya. Mungkin disebabkan Maharaja berkenan dengan mahramnya. Mahram cantik, sekar, tak boleh kahwin. Astaghfirullahalazim. Istighfar membohong. Astaghfirullahalazim, astagfirullah, duk marah Tuhan. Astagfirullah, tak boleh kapok. Wahai ulama, boleh ubah hukum tak? Kan kamu ulama ini ulama hukum, ubah satu ni saja. Takkan Allah nak marah. Hukum Allah banyak, ubah satu saja. Izinkan manusia berkahwin dengan mahramnya, lain kekal. Jangan diubah, Allah murka. Satu ni saja diubah. Apa salahnya? Bagi nas, bagi dalil. Putang nas, putang dalil. Nas kan boleh diputang. Sekarang kita putang, bagi boleh. Ulama kata kamu yang putang halang. Agama tetap mengatakan haram berkahwin dengan mahram.
maka ulama pun dibunuh, dikorak-karik, dibunuh. Satu pendapat. Tapi pendapatnya lebih kuat, yang begitu popular. Alhamdulillah, dia popular sebab nasnya sahih. Ada dalam masyarakat riwayat yang popular tapi tak sahih, riwayat penjelu, riwayat palsu, Israelian. Sila beli buku, antara buku yang bagus 40 hadis-hadis palsu yang masyhur dalam masyarakat. Itu satu buku yang bagus. 40 hadis-hadis palsu tapi masyhur dalam masyarakat kita, masyarakat Melayu. Dan kadang-kadang ustaz pun tolong promosi hadis-hadis palsu ini. Ustaz pun tolong. Sebab itu Dr. Muhammad bin Muhammad Abu Sya'bah dalam kitab beliau Israeliat dan Hadis Palsu, dalam kitab-kitab tafsir, berpesan pada para ustaz termasuk Tok Khatib, tolong jangan sebarkan hadis-hadis palsu ini dalam ceramah dan di atas mimbarnya, sebab kamu di antara manusia yang tolong menyebarkan kesesatan dengan menyebarkan hadis-hadis palsu ini. Maka boleh baca buku tadi, iaitu tentang hadis-hadis palsu yang masyhur dalam masyarakat. Namun kisah Ashabul Ukhdud yang popular yang tak saya sebutkan ini, alhamdulillah dia popular tapi sahih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad. Jika tuan-tuan perempuan ada kitab Riyadhus Salihin, kitab himpunan hadis dihimpunkan oleh ulama, semoga diridai Allah, dihimpunkan oleh Imam An-Nawawi, akan bertemu salah satunya hadis ini dengan tafsirannya, insyaAllah. Di salah sebuah negara zaman dahulu adalah rajanya, dan raja itu mempunyai seorang ahli sihir yang terkenal. Dan ahli sihir ini, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ini hadis Nabi, dan ahli sihir ini sudah tua, maka dia takut dan risau ilmu sihirnya hilang selepas kematiannya. Maka dia mencadangkan kepada raja, boleh tak pilih seorang anak muda untuk menjadi anak muridku, supaya boleh ku perturunkan ilmu sihirku kepadanya, supaya bila aku meninggal ada penggantinya, ada pelapisnya. Maka seorang anak muda dipilih. Dia anak muda yang cerdik, lagi pintar, dan dia berguru dengan ahli sihir. Maka Nabi bersabda, maka setiap hari dia akan pergi dari rumahnya, pergi ke rumah ahli sihir untuk berguru. Tiba-tiba satu hari dalam perjalanannya, dia berhenti di tengah jalan dan dia terdengar bicara seorang pendeta. Pendeta ini sudah pasti pengikut risalah tauhid zaman dahulu, risalah tauhid. Dan dia kagum dengan bicara pendeta itu. Pendeta itu menceritakan kepadanya tentang Allah, memperkenalkan Allah kepada anak muda ini. Begitu penting kita perkenalkan Allah, promosi Allah secara hak kepada masyarakat. Lantas anak muda itu kagum, tapi ada temu lagi dengan ahli sihir. Aku tidak boleh tinggalkan ahli sihir. Dia pun pergi. Sudah terlewat, maka dihukum oleh ahli sihir. Lain kali jangan lewat lagi. Tapi setiap hari dia lewat, sebab setiap hari dia mau singgah untuk mendengar bicara pendeta, untuk mendapat ilmu baru. Maka setiap hari dia dihukum. Sakit, tapi tak mengapa, sebab dia sudah sedar di sana ada Tuhan, Tuhan yang Esa. Tapi dia mengeluh juga kepada gurunya, iaitu sang pendeta itu. Aku dihukum dan sakit. Kemudian ahli sihir, disebabkan aku lambat menyampaikan ilmu dan aku lewat balik, dimarah pula oleh keluarga. Pendeta berkata, beginilah, bila kamu sampai kepada ahli sihir, katakan kepadanya ada urusan, sebab itu kelambatan. Kemudian bila sampai di rumah, mengapa terlambat? Kata ahli sihir,
panjangkan ilmu untuk saya. Pendeta ajar begitu. Tapi begitulah dia berterusan sampai satu hari anak muda ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat ni sabda Nabi. Satu hari anak muda ini sedang berjalan, melihat satu golongan manusia berhimpun, ketakutan. Mengapa mereka ketakutan? Anak muda itu pun pergi melihat dan nampak ada seekor binatang buas di tengah jalan. Oh, ini puncanya. Terlintas di hati anak muda itu satu benda. Hari ini aku nak menguji siapa betul. Ahli sihir kah betul? Sang pendeta kah betul? Hari ini aku nak uji. Binatang buas yang digeruni ini berada di tengah jalan. Semua orang takut. Aku nak uji kebenaran. Maka dia ambil satu batu dan sebelum dia baling, dia kata, Ya Allah, Ya Allah, jika ajaran si pendeta itu benar dan jika ajaran ahli sihir itu salah, tolonglah bunuh binatang buas ini dengan izinmu. Jika benar ajaran si pendeta tentang Tuhan yang Esa itu benar, dengan namamu aku baling batu ini, bunuhlah binatang buas ini. Dia pun baling-baling, kena sekali, jatuh. Qalu inna lillah. Jatuh, kata orang Boyang, jatuh pojol, jatuh mati. Subhanallah. Allah tunjukkan satu isyarat penting kepadaku. Ajaran pendeta ini benar. Subhanallah. Maka akhirnya disebabkan keyakinannya membuak-buak selepas kejadian itu, maka kesucian hatinya semakin meningkat. Keyakinan kepada Allah membersihkan hati. Apa yang aku buat mesti kerana dia. Itu iman yang suci, iman yang mantap. Sebab terasa di hati nikmat beriman pada Allah. Maka rugi kalau iman yang memberikan nikmat di hati ini aku kotori dengan dia. Maka apa saja yang aku buat kerana-Mu ya Allah, maka berkat datang mencurah-curah. Sehingga salah satu keberkatannya, dia boleh merawat orang, termasuk merawat pesakit-pesakit yang ditimpa penyakit pelik. Maka salah seorang yang ditimpa penyakit pelik itu orang kanan raja. Ini cerita yang Nabi cerita, dan kita lihat rencana Allah. Rencana Allah terhadap manusia, terhadap kita termasuk. Rupa-rupanya ada seorang buta, orang kanan raja. Dan orang buta ini dah mendengar ada seorang anak muda yang ada keberkatan, boleh merawat penyakit-penyakit yang pelik. Maka dia pun pergi. Maka anak muda dia berkata, aku nak merawatmu, tapi ingat, bukan aku yang hebat. Yang mengizinkan aku merawat manusia selama ini Allah sahaja. Itu kamu kena ingat. Kamu faham apa yang aku kata? Kalau kamu baik, bukan kerana aku. Jangan puji aku. Dia Allah. Kamu ingat? Kamu faham? Setuju? Setuju. Dengan nama Allah, sembuhlah ya Allah. Sembuh. Maka si putera ini kembali ke istana. Raja terkejut. Tidak, mata buta. Ini tengok semua. Oh, tuanku, ada seorang budak, dia sembuhkan batin. Tapi sebenarnya bukan dia yang sembuhkan, Allah. Apa? Ada Tuhan lain kamu sembah? Maka akhirnya orang kanan yang dibunuh sebab menyembah Allah. Dan akhirnya orang lain pun dibunuh. Siapa yang menyembah Tuhan, anak muda itu dibunuh. Kemuncaknya pendeta pun dibunuh. Dan anak muda itu pun ditangkap. Dia pun nak dibunuh. Maka raja berkata pada pengawal, bawa dia pergi atas bukit. Ini pun sabda juga hadis Muslim. Bawa dia pergi ke atas bukit, kemudian suruh dia bertobat. Jika dia enggan bertobat, umpan dia ke bawah. Bawa ke atas bukit, nak umpan ke bawah. Maka anak muda ni berkata, Ya Allah, ya Tuhanku, selamatkan aku. Tiba-tiba kata Nabi, bukit bergoncang dan jatuh ke bawah. Bukan dia,
pengawal. Jatuh seorang, semua qalu inna lillahi. Dia balik ke istana. Bukan balik ke rumah, balik ke istana. Assalamualaikum, hidup lagi. Tak mati. Ya, tak mati, pengawalmu yang mati. Pengawal tangkap dia, tangkap lagi. Nak bawa pergi mana pula? Bawa pergi tengah laut, naik kapal. Raja berpesan di tengah laut, umpan dia masuk laut. Maka di tengah laut, sebelum dia umpan dia masuk laut, dia doa pada Allah. Hati bersih, ya Allah tolong aku. Kapal pula, orang kata terombang ambing, yang tenggelam bukan dia, pengawal dia. Patah balik pergi istana. Assalamualaikum, hidup lagi. Raja sudah murka. Raja dah kalah, dah dimainkan oleh anak muda ini. Dan akhirnya dia kata, kamu tak boleh buat apa kat aku, sebab Allah tak izinkan. Jika nak bunuh aku, satu dia. Ada cara ke? Ada. Nak bunuh hamba tuanku, senang. Satu dia cara. Apa dia? Pertama, himpunkan semua rakyat jelata. Oh, bagus. Cadangan yang bagus, molek, comel. Himpun semua rakyat jelata. Ya, tuanku ambil anak panah, tuanku kena panah. Bukan wali, tuanku yang panah. Tapi tuanku kena sebut satu benda. Dengan nama Allah, Tuhan bagi anak muda ini. Kena sebut nama tu. Bagi semua dengar. Tuanku nak bunuh saya boleh. Tapi belum memanah, jerit kalimat itu bagi semua dengar. Maka dia pun jeritlah. Dia ingat okey. Lepas itu dia mati. Maka bila raja menjerit dengan nama Allah, rakyat sudah sedar. Oh, Allah lah Tuhan. Maka beriman. Maka raja sudah murka, maka rakyat pun dihukum. Hukumannya itulah dikorek parit, dinyalakan api, dihukum seorang demi seorang rakyat dalam parit itu. Itulah cerita Ashabul Ukhdud. Dan Nabi menutup kisah dengan satu riwayat ataupun satu kisah dari mulut baginda alaihi salatu wassalam tentang seorang ibu dengan seorang anak. Maka pengawal nak umban si anak. Ibu sudah hukum, macam nak kembalilah pada Tuhan yang asal, sebab kesian ke anak yang tak sepatutnya bercakap-bercakap. Kata Nabi, ibu, kamu di atas kebenaran, dia dihumban. Oh, ibu pun confident, sila humban saya kerana nama dia Azza wa Jalla. Itu kisah yang panjang, sebuah hadis yang panjang. Jika dibaca dari Riyadhus Shalihin, itulah cerita yang saya sebutkan tadi, yang saya teringat saya ajar lebih kurang 30 tahun dulu di masjid. Hadis yang panjang ceritanya, tapi nantinya pun panjang. Yang paling penting ialah betapa orang yang beriman itu, dia sikapnya berbeza dari orang biasa. Dan yang kedua, orang yang betul-betul bersinar hati dia, Allah tuntut. Ini orang biasa tak mungkin faham. Iman mendatangkan bantuan Allah. Orang biasa bukan faham. Dan bantuan ini seringkali kita tak nampak, tapi dia ada. Tapi kadang-kadang Tuhan tonjolkan. Contoh anak muda itu ketika berdepan dengan haiwan yang ganas, dia kata, ya Allah, tunjukkan kebenaran. Boom, jadi. Mengejutkan. Tapi dia jadi. Maka dia meningkatkan iman. Sebab itu kadang-kadang dalam hidup kita, bila kita beriman, kita hadapi masalah, kita doa pada Allah, selesai masalah. Itu pertanda Allah tak tinggalkan kita. Allah tidak melupakanmu. Yang penting, mu jangan lupakan Allah. Itu kisah tentang Ashabul Ukhdud. Dan kita lihat betapa mereka sanggup mati kerana dia. Kisah itu indah sebab itu. Jadi manusia disiksa, tapi mereka di atas kebenaran. Orang yang menyiksa, mereka lah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu neraca kita kena betul. Kadang-kadang kita melihat orang di Gaza yang hidup tersiksa. Mengapa ya mereka ini beriman, baik imannya, hidup tersiksa di Gaza, di tempat yang sempit. Tempat itu sempit, tapi ramai jutaan manusia hidup di sana di tempat yang sempit. Seolah-olahnya menampakkan macam mereka ni jahat.
Mereka ini tak disukai Allah. Sebab itu relevannya kita faham cerita Ashabul Ukhdud. Bila Allah cerita Ashabul Ukhdud, itu relevan dengan perjuangan kita hari ini. Sama seperti Ashabul Ukhdud. Mereka dihumban masuk parit yang sempit. Dalam parit yang sempit, dinyalakan api dalam parit. Mereka dihumban seorang demi seorang, ibu, anak, tak kira siapa. Yang penting kamu tak beriman dengan aku, tak beriman dengan patung berhala, beriman dengan Tuhan Buddha itu, beriman dengan Tuhan yang Esa. Nah, masuk, kamu dihumban. Salahkah mereka? Tidak, mereka di atas kebenaran. Sama juga dengan Gaza. Salahkah mereka? Mereka di atas kebenaran. Tapi Allah uji. Dan jika mereka mati, bukan kematian yang kosong. Kata orang kita, bukan mati kata. Kematian syahid, kematian yang diberkati. Dan yang menyiksa, dahulunya Ashabul Ukhdud, penggali parit. Sekarang mungkin Israel, Rohingya, pelarian itu, kesian tengok mereka. Macam mereka itu bersalah. Tidak, mereka itu di atas kebenaran. Allah sayang pada mereka, tapi sayang Allah dia beri dengan ujian. Tapi yang menzalimi mereka, mereka lah yang terkutuk. Ashabul Ukhdud mengajar kita nilai itu. Kadang-kadang yang benar itu teruk hidupnya, yang salah senang hidupnya. Jangan tersilap membuat penilaian. Ashabul Ukhdud mengajar kita tentang cara menilai secara yang betul. Jangan lupa cerita ini. Jika tuan-tuan dan puan nak lebih terperinci, cari tafsir Al-Azhar oleh Hamka, dipaparkan cerita yang saya sebutkan tadi. Di hujungnya Hamka mencatat diriwayatkan oleh Ahmad dan Imam Muslim, iaitu satu riwayat yang sahih. Justru kesimpulannya, teruskan di atas kebenaran. Biarlah jika sakit, sakit kerana benar. Jika menderita, menderita kerana hak. Dan Allah tidak pernah melupakan manusia yang diuji itu. Yang penting, jangan lupakan dia. Saya pernah sebutkan satu ayat pendek, tapi cukup penting untuk kita bacanya selalu dengan kefahaman. Dari surah Al-Baqarah, Allah berfirman, "Fadhkuruni azkurkum." Fadhkuruni azkurkum. Cuba lihat Al-Baqarah 152, dekat-dekat situ. Sebutkan pada saya, nanti ayatnya betul atau tidak, tapi lebih kurang begitu. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Betul, 152. Hafaz ayat itu. Ini antara ayat yang awal saya hafaz masa remaja dahulu. Masa remaja ini antara ayat yang saya hafal. Pak, motivasi yang dia berikan, motivasi yang tinggi. Dia berikan motivasi pada kita. Saya ketika itu remaja, baca ayat itu dapat motivasi. Apa dia? Fadhkuruni azkurkum. Fadhkuruni, kamu ingat kepada aku, nescaya aku ingat kepadamu. Washkuruli, dan bersyukurlah kepada aku, jangan kamu kufur. Ayatnya pendek, tapi subhanallah, cukup mendalam maksudnya. Saya buka kitab tafsir. Fadhkuruni, kamu ingat kepada aku. Sudah kita faham, ingat kepada Allah dengan caranya perpadukan Quran dan Sunnah. Sembahyangnya 5, kemudian ada tasbih, ada zikir-zikirnya, ada maghfiratnya, zikir dengan nama-nama Allah, Asma'ullahil Husna, zikir dengan hadis-hadis, perpadukan hadis-hadis, zikir dengan penuh ikhlas. Aku akan ingat kepadamu. Ulama mentafsirkan ingat kepadamu itu apa maksudnya? Ingat dengan bantuan, ingat dengan pertolongan, dengan keampunan, dengan rahman, dengan kesejahteraan. Cuma bila Allah nak berikan, Allah rahsiakan. Tapi yang saya sebutkan tadi penting untuk difahami. Kalau kita ingat kepada Allah, jangan kata Allah lupakan kita. Tak. Sebab itu yang Allah janjikan, fadhkuruni azkurkum.
Sehingga ada ulama buat kenyataan yang pelik. Ulama dahulu buat kenyataan yang pelik. Dia kata apa pada masyarakat? Aku tahu bila Allah ingat kepadaku. Aku tahu bila Allah ingat kepadaku, aku tahu. Pelik. Mengapa kamu berkata demikian? Kamu tak baca ke Al-Baqarah 152? Allah berkata, kamu ingat kepadaku, ketika kamu ingat kepadaku, aku ingat padamu. Sebab itu saya ulangi tadi, saya berkata, yang penting jangan lupakan dia. Don't forget him. Itu saja. Selagi mana kita mengingatkan dia, dia tak lupakan kita. Cuma bila dia akan tolong kita, tak ada tarikh yang diperturunkan kepada kita, tapi janji dia ada. Aku ingat kepadamu. Paling kurang bila kita bersabar, kita dapat pahala. Itu paling kurang. Kifarat dosa, dosa kita luruh untuk dia. Tapi kita tak nampak. Pahala kita tak nampak. Dosa dikifaratkan tak nampak. Tapi dia ada. Allah tak lupa. Washkuruli, dan bersyukur kepada aku. Bagaimana kita bersyukur? Taat kepada Allah. Tak cukup sekadar Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tak cukup. Taat, itulah syukur. Termasuk Alhamdulillah. Wala takfurun, jangan kufur. Ini formula. Sebab itu saya sebutkan tadi, ini antara ayat pertama yang saya hafaz ketika remaja. Dia baca Quran, tengok maksud dia, subhanallah, seronoklah dengan ayat ini. Dan kita hafaz untuk dapat motivasi dan manfaat daripadanya. Al-Baqarah 152, InsyaAllah. Jadi itu yang kita sebutkan tadi, dan yang lain-lainnya kita nak kaitkan dengan kisah Ashabul Ukhdud yang dipaparkan dalam surah 85 ini, iaitu surah Al-Buruj. Alhamdulillah. Dan seterusnya kita masuk pada ayat nombor 7. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap mereka yang beriman. Itu penyiksaan itu mereka tengok. Mereka seronok melihat. Pada muka sembah sangat Allah, pada muka seronok. Mereka tak tahu yang akhirnya akan seronok yang beriman itu. Mereka tak nampak itu. Tapi yang beriman dia nampak daripada hati dan kefahamannya. InsyaAllah pengorbanan yang tidak merugikan. InsyaAllah itulah sikap yang ada kompos yang bernama iman. InsyaAllah. Seterusnya ayat nombor 8. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Dan mereka tidak menyiksa orang mukmin. Mereka tak menyiksa orang mukmin, melainkan disebabkan orang mukmin itu beriman kepada Ilahi Allah yang namanya Al-Aziz Al-Hamid. Allah yang maha perkasa, maha terpuji. Itu saja. Dan kita lihatnya, episod ini berulang. Kisah Ashabul Ukhdud berlaku dahulu di zaman Nabi Muhammad SAW. Hal ini diulangi. Mengapa Nabi dihukum, diseksa, umat Islam dihukum, diseksa? Sebab itu, kerana dia, kerana Allah, bukan kerana lain. Jika orang mukmin zaman Nabi berkata kami sembah Lata dan Uzza, terlepas. Tapi mereka tak reda. Lata dan Uzza bukan Tuhan. Tuhan adalah Allah. Allahu la ilaha illa hu. Allahu la ilaha illa hu. Allah, tak ada Tuhan yang layak disembah melainkan hu, dia sahaja. Sebab itu Tuhan tidak berfungsi aspek ketuhanan. Padahal ia boleh dilakukan. Okeylah, kami terima jugalah Lata dan Uzza. Kami sembah Allah, tapi tak apalah, Lata Uzza pun tak apa, kami masukkan juga dalam pakej ketuhanan. Masukkan juga dalam pakej ketuhanan. Tak apalah, kita kongsi-kong lah, tak apa. Tak apa, kita muhibah. Sebab Tuhan pun kita muhibah. Tak. Allahu la ilaha illa hu.
Tak ada dah Tuhan melainkan Dia sahaja. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu ahad, Esa. Tolak yang lain. Sebab itu mereka diseksa. Dan ia akan berulang sampai akhir zaman. Kita lihat siksaan pada mukmin Rohingya yang terbaru. Sebab iman. Sebab iman. Ini yang perlu kita faham. Dan kita faham sebab Allah ceritakan tentang Ashabul Ukhdud. Dan kemudian pada ayat nombor 8 Allah mengatakan mereka diseksa hanya ini saja, kerana mereka berkata Allah Tuhan kami. Dan mereka sanggup mati. Dan kematian mereka kematian yang menguntungkan, InsyaAllah. Jadi kalau kita hidup susah, ingat kisah ini, baca semula. Kita dapat solace, ketenangan dari kisah ini, InsyaAllah. Cerita pada anak-anak kita tentang Ashabul Ukhdud. Cerita kalau anak kita hidupnya susah sikit, kamu tahu dalam Quran Allah cerita pasal Ashabul Ukhdud, mereka lagi susah tak? Mereka lagi susah. Saya ceritakan tadi ringkasan dari hadis saja. Ada cerita lebih menggerunkan daripada hadis yang sama. Pendeta yang merupakan guru pada anak kecil yang belajar dengan ahli sihir itu, dia dihukum dengan 3 gaji kepala. Ikut hadis, kepala 3 gaji. Jangan sembah Tuhan, jangan sembah Allah. Aku mengatakan dialah Tuhanku, kata pendeta. Dia gaji kepala dia, gaji. Bukan senang, tapi mereka sabar, cekal. Kita bagaimana? Itu peringatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Seterusnya kita masuk pada ayat nombor 9. Dan ia berkait dengan ayat nombor 8. Kita ulangi ayat nombor 8. Wa ma naqamu minhum. Dan mereka, iaitu penggali parit, tidak menyiksa orang mukmin melainkan kerana orang-orang mukmin beriman kepada Allah. Allah itu Al-Aziz Al-Hamid. Allah itu Tuhan, dan Dia itu Maha Perkasa, lagi Maha Terpuji, jangan bimbang. Dan Allah itu, masuk ayat nombor 9, Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Dia menguasai langit, mempunyai kerajaan yang di langit dan di bumi. Jangan bimbang, jangan bimbang, bertumbanglah kepadanya. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah menyaksikan segala sesuatu. Sebab itu penghujung ini nak kita kaitkan dengan surah Al-Ikhlas, surah yang memuji keikhlasan. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad kepada manusia, isytiharkan Allah Tuhanmu, Dia Esa, Dia satu. Allahus Samad. As-Samad. Allahus Samad. Apa dia Samad? Dialah tempat pergantungan. Allahus Samad, Dia tempat pergantungan. Itu penting untuk kita faham. Bergantung kepadanya. Dan Tuhan yang kita bergantung kepadanya itu siapa dia? Allah perkenalkan dirinya dan ayat nombor 9 tadi. Alladzi lahu, Dialah Allah, lahu baginya mulk, kerajaan, as-samawati wal ard, langit dan bumi. Dia Maha Gagah. Jangan bimbang, kamu sedang bergantung dengan Dia yang menguasai segala-galanya. Jangan bimbang. Dia memberikan motivasi ataupun tidak? Dia memberikan motivasi. Sebab itu umat Islam dia sangat susah pun masih boleh tersenyum, sebab mendapat motivasi daripada Quran. InsyaAllah Allah dah kata Dia tu As-Samad, aku bergantung kepadanya. Tapi masih sakit, tak apa, InsyaAllah. Fadhkuruni azkurkum. Dia ingat kepada aku, InsyaAllah. Dia ada motivasi berdasarkan wahyu, InsyaAllah. Maka semua itu adalah pegangan kita.
Dan kesemua yang kita bicarakan tadi mengajar kita tentang nilai hidup. Hidup yang singkat ini terlampau bermakna. Hiduplah kerana dia tidak pernah merugikan. Walaupun sakit, sakit yang tidak merugikan. Walaupun susah, susah yang tidak merugikan. Selagi mana kita menjadikan Allah itu Allahus Samad, Allah tempat pergantungan. Selagi mana kita sentiasa ingat kepadanya di atas dasar keyakinan Fadhkuruni adzkurkum. Kamu ingat kepadaku, nescaya aku ingat kepadamu. Semua itu pegangan yang meningkatkan keyakinan dan motivasi kepada kita, insya-Allah. Semoga apa yang kita bicarakan tadi ada kebaikannya dan semoga meningkatkan lagi kefahaman dan keyakinan. Yang paling penting kita jadikan dia sebagai landasan untuk penghayatan dan pengamalan, insya-Allah. Allahumma a'lam bishawab. InsyaAllah pada minggu hadapan kita sambung dari ayat nombor 10, insyaAllah. Jadi petang ini kita akan habis awal, sebab selepas ini saya diminta pergi ke program IPSI, program dakwah yang berjalan sejak pagi tadi untuk melahirkan pendakwah berkaliber anjuran IPSI. Dan pukul 5 nanti saya kena bawa ucapan untuk mereka. Jadi insyaAllah asar kita pukul 4.23, asar kita 4.23 dapat kita solat awal sedikit. Saya habiskan awal untuk saya insyaAllah diberikan keinginan masa untuk bertolak ke sana, insyaAllah. Jadi kita ada masa sedikit untuk soal jawab, kotak soalan boleh kita kedepankan. Nanti minggu depan kita sambung. Minggu depan masih ada. Minggu depan ada. Okey, minggu depan kita sambung. Cuma lepas minggu lagi satu. Minggu depan ada kan? Minggu depan ada. Minggu lagi satu saya terpaksa ke KL untuk bengkel perubatan. Lepas itu masa bengkel perubatan cuti. Lepas itu hari haji, hari Jumaat. Hari Jumaat. Tuan-tuan perempuan fikir bagi jawapan. Jika hari Ahad itu masih hari haji lama. Kalau masih raya lagi, tak payah ada kelas. Hari Jumaat raya haji yang sebenarnya sembahyang raya tu hari Jumaat, tapi Ahad jika nak ada kelas saya bersedia. Tapi fikir tengok, balik fikir tengok mana lah kau nak pergi makan ni lah kau ni ke apa diam ke, cancel kelas. Alhamdulillah, kalau cancel kelas 2 minggu cancel. Jadi kalau nak kita tak apa raya hari Jumaat, Ahad kelas saya ada, insyaAllah. InsyaAllah. Di minggu depan saya akan tanya soalan, sila berikan jawapan. Ada soalan Ustaz? Doktor jelaskan perbezaan antara pantaraf dan titian Siratul Mustaqim. InsyaAllah saya bicarakan ini harapannya, insyaAllah. Sewaktu penerbangan balik dari mengerjakan umrah, saya telah semayang subuh dalam kapal terbang di tempat yang telah disediakan. Tengah semayang, seorang lelaki semayang sebelah saya. Haramkah perbuatan saya itu? Maksud yang bertanya ini wanita lah agaknya. Ya, yang bertanya ini agaknya wanita lah. Sebab jika lelaki semayang sebelah kita, alhamdulillah, niat tu baik, imam semayang berjemaah. Tapi mungkinlah wanita ya. Kata orang buat yang kata sungguh lelaki. Haramkah perbuatan saya itu? Dan sahkah semayang saya? Jadi lelaki ini tak dikenali. Tengok kita semayang, alhamdulillah. Betul kan?
Rasa macam tak logik pula saya punya idea tu. Sebab nampak lelaki itu memang tak betul lah. Sebab ni perempuan, dia sembahyang sebelah. Betul kan? Haramkah perbuatan saya itu? Tengah sembahyang, seorang lelaki sembahyang sebelah saya. Ya. Oh, di tempatnya disediakan atas kapal terbang. Adakah? Adakah disediakan di atas kapal terbang? Allahu a'lam bissawab. Kapal terbang mana saya tak pasti. Yang saya tahu tak ada. Yang saya tahu tak ada. Ruang berjalan itu ruang berjalan. Ruang berjalan, ruang berjalan. Biasa kita sembahyang di tempat duduk. Itulah tempat duduk kita, tempat makan kita, tempat sembang kita, tempat solat kita. Jadi kalau di skop ini saya pun kurang faham, tapi tak apa. Di tempat yang telah disediakan tengah sembahyang, tempat tu sempit, seorang lelaki datang sembahyang di sebelah saya. Jadi nak sembahyang, bukan nak jemaah, nak banyak begitu. Lelaki yang tak datang lah nampaknya. Okey lah tu. Okey, mungkin ada tempat insya-Allah ya. Pramugari pun baik hati kadang-kadang. You want to pray? You can pray here. Kami tak sembahyang sekarang, you boleh ambil tempat air. Bagi sungguh pramugari itu ya. Thank you very much. Tiba-tiba dia bagi kat kita yang wanita, pramugari bagi kat wanita. Lelaki pun tumpang sekaki. Begitu lebih kurang. Allahu Akbar. Sofa galau. Macam mana? Haramkah perbuatan saya? Tak haram. Tak haram. Sepatutnya dia yang perlu lebih faham. Lelaki itu datang kemudian, dia perlu lebih faham. Teruskan solat. Dan insyaAllah sah. Dosa bimang. Tak salah apa-apa. InsyaAllah. Di atas kapal terbang, seeloknya kita tidak menyusahkan orang lain. Nak beribadah itu bagus, tapi jangan sampai menyusahkan, memudaratkan. Memang tak ada tempat. Kalau pramugari bagi ruang itu lain. Tapi kalau tak diminta ruang, tak dibagi ruang pun tak apa, duduk. Dan kemudian tempat pilot tu, arah pilot tu, itulah arah kiblat. Allahu Akbar. Banyak lagi kajian sedang dilakukan. Ada seorang sahabat saya, pakar bagian astronomi, dia belum lagi siap laporan dia, tapi dia maklum kat saya, dia telah buat kajian tentang nak menentukan solat dan waktu yang lebih betul. Jadi dia diizinkan untuk naik kapal terbang, duduk di tempat pilot. Dan waktu yang dia diberikan waktu duduk itu, terutama waktu matahari terbenam. Macam mana nak kita tentukan maghrib di atas kapal terbang? Cara dia cerita kat saya tu, saya pun terpukau lah dengan apa yang dia lihat tu. Buat kajian dengan mendetail bagaimana nak terbenam satu saat, 2 saat. Begitulah detail ukurannya, nak tentukan apa dia yang dikatakan sunset. What is really sunsetting? Apa sebenarnya matahari terbenam? Itu ada pakar USM dalam buat kajian naik kapal terbang lah pun untuk buat kajian, sehingga dia masih dalam peringkat laporan untuk dibuatkan ukuran dan sebagainya. Cuma cara rambang itulah yang kita boleh gunakan sekarang, iaitu kalau dalam penerbangan untuk buat umrah, package agak senang. Ketua package akan maklumkan pada pramugari, kami nak solat, masuk waktu solat, maklumkan pada kami. Ini ketua kami. Buat begitu. Dan jika bukan package, kita sendiri-sendiri boleh beritahu kat pramugari. Sebab itu saya suka mas. Apa orang nak kata mas pun, saya sayang pada mas. Sebab Malaysian Airlines System, dia beka bab ni. Dia cukup beka bab ni. Ada kelemahan, tapi dalam bab ibadah, saya dah yakin. Saya yakin sebab kawan-kawan saya ramai di situ. Dan saya berceramah pada pramugari, engineer dia datang juga, dia punya kadang-kadang pilot dia, dia tengah ceramah. Dan bila saya tengok apa yang mereka buat, apa yang mereka dah buat, dia satu yang saya yakin, makanan dia. Apa-apa kapal terbang yang turun ke KL, ke Malaysia, dia akan ambil makanan dari Malaysia, mengikut catering Malaysia. Yang dari Malaysia, yang naik ke atas kapal terbang, yang dihidangkan, jika dari KL, halal, jangan dimakan. Tak payah tanya lah. Baca doa elok,
Makan slowly. Jangan banyak tanya. Sebab saya tahu mereka cukup perinci bab itu. Yang ketua bahagian food technology itu, bila dia duduk sembang dengan saya dengan ceramah, dia cerita apa dia buat, bahawa dia pergi London bincang the scientific concept of halal. Pada Mak Saleh dia bentangkan. Tu pergi pula Beijing, Mas nak pergi Beijing, cerita pula kat sana the Islamic concept of halal and haram. Bentang, mereka boleh terima. Jadi konsep itu sedang disebarkan, tapi di KL memang dihayati sepenuhnya. Tak ada bimbang langsung, termasuk bekas dia, memang cantik. Bab solat pun mereka jaga. Lepas tu saya suka Mas. Bagi tahu, mereka faham. InsyaAllah, semakin lama semakin bagus. Tapi kapal terbang lain saya tak pasti. Kapal terbang lain saya tak pasti. Mas seperti itu. Kena sokong masak dalam bab ni kan, nak beribadah insyaAllah ya. Tapi semayang puan, insyaAllah jangan dibangsa. Di tanah suci orang perempuan pergi semayang Jumaat, selepas itu perlu kajian semayang Zuhur, tak payah. Itulah nikmat Islam. Bila kita buat sesuatu itu ada kelonggarannya. Lelaki diwajibkan melaksanakan solat Jumaat wajib, bukan Zuhur. Wanita tidak wajib, hanya sunat, maka dia tunaikan Zuhur. Tiba-tiba kita tunaikan semayang Jumaat. Semayang Jumaat dua khutbah itu menggantikan dua rakaat Zuhur. Wanita dah dengar. Niat nak semayang Jumaat, dia dengar dua khutbah, kemudian dengan dua rakaat solat Jumaat. Zuhur lah baginya. Asalnya sunat, tapi dia buat tertunai yang wajib. Sunat di sudut tak payah buat, tapi jika dia buat, yang menggantikan Zuhur. Jangan buat Zuhur lagi sekali. Allah dah bagi kelonggaran. Cuma di Malaysia dia tak popular. Wanita melaksanakan solat Jumaat di Malaysia tak popular, malah nampak pelik. Wanita pergi, nak pergi mana ni? Semayang Jumaat. Hampa gila. Kalau Malaysia tu, hampa gila ke? Tak gila. Tapi jika di Mesir, di Saudi, bumi Arab, luar negara, wanita semayang Jumaat bukan sekadar boleh, disediakan pula a hall for women to pray on Friday. Disediakan bilik khas wanita untuk solat Jumaat. Tak pelik di luar negara. Malaysia ada lagi belum dibudayakan. Jadi insyaAllah ya, tak ada masalah. Solat Jumaat menggantikan Zuhur, alhamdulillah. InsyaAllah. Jadi saya nak mencukupi untuk petang ini. Izinkan saya untuk solat dan kemudian solat pergi ke PSR. InsyaAllah minggu hadapan ada ADA. Ada. Jangan silap dengar. Nanti masuk Facebook, doktor kata tak ada. Ada. Yang tak ada minggu lagi satu. Itu kita maklumkan minggu depan. Dan minggu depan saya akan tanya, ayah macam mana? Ayahat minggu raya nak ada kelas ataupun tidak? Sila berikan jawapan. Jika tak ada, alhamdulillah, cuti lagi, insyaAllah. Dia apa-apa yang baik daripada Allah dan kepada kelemahan saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'azbiru bis-salam fi qus ila alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.